Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin sejamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Kita berhenti di mana tuan-tuan? Kita Imam Ahmad Jaji tak ada? Tak sihat. Saya dua. Tuan-tuan ingat kat mana? 111, ya betul. Jawi 111 di tugas-tugas Rasul. Itu yang saya tanda lah, betul lah? Tugas-tugas Rasul. Baik, jadi kita tengok, kita masih lagi di bawah bab 14, pemilihan Rasul dan tugasnya. Pemilihan Rasul dan tugasnya. Dan kita berhenti di tugas-tugas Rasul. Sebelum ni kita dah sebut dah, pemilihan Rasul ni pertama daripada jenis manusia, yang kedua laki sahaja, bukan perempuan. Bukanlah aib bagi perempuan, tapi kerana manusia dan seluruh makhluk tu dicipta dengan fungsinya ataupun menurut fitrah kejadiannya. Jadi fitrah kejadian orang perempuan bukan sesuai untuk menjadi Rasul. Seperti mana kita tengok, fitrah orang perempuan ni bukan sesuai dengan kerja-kerja yang berat. Betul tak? Itu fitrah tuan-tuan. Kita tengok orang perempuan boleh je cuci kereta tuan-tuan, tapi fitrahnya kita tengok mungkin kurang sesuai. Gali kubur, kait sawit, boleh je, bukan tak boleh. Pam racun, boleh tuan-tuan. Kerja-kerja yang orang lelaki buat bangunan tinggi-tinggi, kontrak-kontrak, orang perempuan boleh buat. Tapi dari segi fizikalnya, keterbatasannya mungkin sukar. Sebab tu kita tengok seluruh dunia ni, ataupun nak jadi infanterinya, betul tak? Orang perempuan ada dalam peperangan, tapi tidaklah seperti mana keterlibatan orang lelaki. Tak seperti itu, sebab fungsi tuan-tuan, fitrah dijadikan. Baik, jadi tuan-tuan, hanya orang lelaki sahaja. Kemudian kita berhenti pada malam ni tugas-tugas Rasul. Kita masuk tugas-tugas Rasul. Baik. Qala musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fi darain. Kata barang tugas-tugas Rasul, setengah daripada tugas Rasul itu ialah jadi dibagi ayat Quran yang menjelaskan tugas Rasul. Apa tugas Rasul? Bila diutuskan Rasul, apa tugas dia, apa fungsi dia, apa peranan dia? Firman Allah ayat 151 surah Al-Baqarah, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah utuskan kepada kamu seorang rasul dari kalangan kamu sendiri untuk membaca kepada kamu ayat-ayat kami. Jadi maknanya di kalangan manusia lah. Tugasnya yang pertama membaca ayat-ayat Allah. Ini kalam Allah kepada hamba-Nya. Dan pengajaran kami serta membersihkan kamu dari sifat-sifat yang keji. Lagi dia hurai lepas ni, sifat-sifat yang keji ni segala sifat lah tuan-tuan. Ujub, sum'ah, takabur, riya dan sebagainya. Dan mengajar kamu kitab. Kalau kita tuan-tuan Al-Quran lah, Al-Quran. Dan ilmu pengetahuan. Ilmu ni tuan-tuan merujuk pada apa? Ilmu Quran,
dan ilmu yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia merujuk kepada hadis, tuan-tuan. Sebab kita nak faham Quran mesti melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak ikut Rasulullah, kita akan keliru, tuan-tuan. Sebab tu Rasulullah ingatkan, man fassara al-Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang tafsir Quran guna akal dia, tak merujuk seperti mana yang diajar oleh Rasulullah SAW, maka dia telah menyediakan tempatnya di dalam neraka. Jadi ilmu di sini yang Rasulullah sampaikan. Ada orang dia tak semayang sebab Quran kata fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang semayang, maka dia tak semayang. Ada, tuan-tuan. Ada dia tak semayang pasal ayat Quran kata fawailul musallin, maka dia pun tak semayang. Ada juga dulu zaman zaman Rasulullah SAW, bila Rasulullah wafat, ada satu kelompok manusia yang tak mau bayar zakat. Tak mau bayar. Kenapa? Kerana Quran kata khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Nampak kemas hujah tu. Ambillah harta mereka sebagai satu zakat yang wajib untuk membersihkan mereka dan doalah pada mereka. Jadi dia berkata ayat ni diguna dhamir khudz, yang ni khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah dah wafat, khus ni maksud dia kamu seorang. Kalau ada orang khudha, kalau ramai khudu. Itu bahasa Arab, tuan-tuan. Dia ada ramai sikit dan sebagainya. Baik. Jadi tuan-tuan, bila ayat ni fokus kepada seorang, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila Rasulullah wafat tak kena zakat dah. Dia faham lagu tu. Itu jadi murtad tu. Zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia lupa ada hadis sebut zakat ni termasuk dalam rukun iman. Betul tak? Bila ada hadis Jibril tanya kepada rukun Islam pada Rasulullah SAW, apa Islam kan? Akhbirni an Islam, ceritakan kena mengucap, kena apa? Solat, tunaikan zakat. Nampak itu termasuk ke atas semua orang yang namanya Islam. Tapi kerana dia cuba faham Quran, tak merujuk hadis, dia akan jadi sesat. Baik, tuan-tuan. Kemudian juga ia mengajar kamu perkara yang kamu belum mengetahui. Jadi benda yang kita tak tahu Rasulullah ajar, terutama benda gaib, tuan-tuan. Kita tak tahu. Bab syurga, tuan-tuan, mana boleh tahu. Neraka kita tak tahu. Azab kubur kita tak tahu. Hisab kita tak tahu. Banyak benda kita tak tahu, tuan-tuan. Rasulullah datang ajar, dan kita pun tak tahu cara nak beribadah kepada Allah. Datang Nabi, datang Rasul ajar macam mana cara nak mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ajar semua. Bab jual beli, bab munakahat, bab miras, pewarisan harta pusaka, ajar semua, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan. Kemudian nanti kita tengok huraian di bawah, tuan-tuan. Yang kedua, dia bagi ayat Quran, tuan-tuan. Huraian ni lepas ni. Yang kedua, firman Allah ayat 45-46 suratul Ahzab. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya kami utuskan engkau sebagai menjadi saksi. Yang pertama, saksi pada kita, tuan-tuan, umat ni. Sebab apa, tuan-tuan? Kalau ikut, tuan-tuan, ilmu Allah Azza wa Jalla, kan kita tahu kan, semua benda yang berlaku ni dah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Semua yang berlaku. Sebab Allah punya ilmu Allah meliputi seluruhnya. Waktu Allah Ta'ala jadikan manusia dan manusia menerima amanah kan, amanah yang Allah berikan, taat masuk syurga, ingkar masuk neraka, manusia terima. Yang mana Allah Ta'ala ambil janji kan, min bani adam min zuhurihim alastu bi rabbikum, tu kan, qalu bala syahidna. Sebab tu nanti kita mati hari kiamat, kita ingat janji itu. Sekarang ni awak tak ingat. Sebab kehebatan dunia, tuan-tuan, keindahan dunia. Inna dunya hulwatun khadirah. Dunia ni manis dan hijau. Maksudnya dunia ni seronok, sedap, nikmat. Tidak dunia ni. Walaupun kita, saya ada seorang kawan, berapa orang lah kawan, ada 2-3 orang, tuan-tuan. Saya cerita dunia, tuan-tuan. Dia beli Velfire
baru punya. Harga nak dekat 300,000 lah tuan-tuan. Depa ni pandai lah buat bisnes apa semua beli. Hak baru punya tuan-tuan. Hak tuan-tuan tengok menteri-menteri pakai hak yang tu lah yang dia beli. Jadi ada kawan saya try. Dia kata bila bawa Wilfire ni rasa nak jual kereta ni, rasa nak jual beli satu. Tapi tak mampu lah, harga pun dah 1/4 juta tuan-tuan. Jadi tuan-tuan bila kita tengok kita pun walaupun kita dah ada kereta, kita pun tengok hati tu berkenan tuan-tuan. Tuan-tuan, hati tu berkenan lah tuan-tuan. Dunia tuan-tuan, dia manis dan hijau. Kita ambil contoh mudah lah. Tuan-tuan ada rumah okey dah, selesa dah, semua okey lah. Tapi jiran sebelah dia renovate, dia bubuh mozaik, dia bubuh apa, buat semua bubuh pagar hak mahal tu kan, buat kolam renang tuan-tuan. Kita tengok bila dia make up, kita pun jadi teringin tu ada. Sama juga bila kita tengok kawan kita dapat pangkat yang tinggi, gaji yang banyak, kita pun betul gaji banyak ni. Ada orang bisnes gaji. Ada kawan saya buat Forever, tahu Forever, ada jual produk Forever tu kan. Baru buat tak sampai setahun. Ni Forever, tuan-tuan tahu kan, produk kita produk apa kesihatan daripada Amerika pun. Dia ada madu lah, macam-macam lah tuan-tuan ada. Saya bila tengok dia masuk dalam tu, saya pun masya-Allah. Pendapatan dia baru buat dalam berapa bulan, tak sampai dia buat start bulan 3, bulan 2 tahun ni. Pendapatan dia hampir 10,000 tiap-tiap bulan. Belum masuk gaji cikgu lagi. Gaji cikgu lain. Pendapatan bulanan dia. Dia cerita kat saya lagi, yang buat Forever Living 2 tahun, 3 tahun adalah benda macam MLM ni tuan-tuan. Tapi sistem dia tu taklah haram. Saya tengok sistem dia tidak haram lah, tidak menekan orang bawah. Ada yang disebut yang dah tinggi-tinggi ni, banyak sale jualan, syarikat bagi cek. Ada seorang tu cikgu juga, baru 2 tahun buat, duduk kat Simpang. Sebulan pendapatan dia 30,000 ke 40,000. Umur sama dengan saya, perempuan cikgu. Saya dengar, dia tunjuk lah dia punya gaji tu. Dia bukan main-main lah, masa dia buat, dia punya apa, perjumpaan tunjuk apa yang dia dapat, bagi semangat pada orang bawah. 30-40,000 kerja cikgu. Cikgu tak bencen kerja cikgu. Saya fikir dia ada dah duduk rumah pun lot, beli kereta pun mahal-mahal. Iyalah dah 30,000 40,000 sebulan. Yang seorang tu ramai, yang 30-40,000 ni kawan saya cerita ramai. Semua cikgu tak berhenti pun, gaji cikgu pun dah 5-6,000, mungkin 7-8,000, tak kacau lah. Kita dengar cerita pun hebat. Walaupun kita punya gaji cukup makan dah, tapi nak cerita dunia tu Nabi sebut inna dunya hulwatun khadirah. Dunia tu manis dan hijau, dia menarik tuan-tuan. Hati kita ni minat dunia. Baik, jadi tuan-tuan, ada seorang tu dia cerita cikgu atas pada dia lagi, yang tu berhenti cikgu. Setelah pendapatan bulanan dia 60,000. Saya dengar pun masya-Allah hebat. 60,000 sebulan, boleh beli Alza cash tuan-tuan. Kita bayar 9 tahun, dia sekali gaji bayar. Kita tengok kagum tuan-tuan. Itu dunia tuan-tuan. Ada lagi satu dia tunjuk, depa syarikat bagi ni untuk tahunan. Setahun bagi berapa? Ada yang seorang tu budak di Pahang, perempuan, umur 23. Dia pun samalah. Sebulan ni dalam 30-40,000 macam tu lah. Umur pun 23. Tapi dia buat semangat jual jadi tuan-tuan, ditunjuk cek yang dia dapat. Setahun syarikat bagi 2.2 juta. 2.2 juta. Dia bagi dalam USD tuan-tuan, berapa ratus ribu USD lah, kali lebih kurang 2.2 juta setahun. Kalau tahun depan lagi banyak sale, lagi banyak dapat. Kita nak dapat 1 juta pun tuan-tuan, sonok dah, betul tak? Kita 1 juta tuan-tuan, Allahu Akbar. Rasa nak berhenti cikgu lah. Dia baru 1 juta. Ini 2.2 juta. Saya dengar cerita, kelabu mata jugalah dengar cerita tuan-tuan. Tapi tak payah pergi jauh. Dalam Krian ni pun ada satu hamba Allah, dia jual produk kecantikan. Masa dia jual itu tuan-tuan, sebelum dia jatuh dia jual tu, produk ni laris tuan-tuan. Sampai dia dapat, sebulan dia dapat 200,000. Bukan je dalam Krian ni, sebulan 200,000 tuan-tuan.
Ni bukan sale, untung tuan-tuan, untung. Kita dengar 200,000, Masya Allah, khayal. Ya Arab kata ni khayal, ya khayal, not real lah. Orang putih kata not real lah. Tak real benda ni. Tapi 200,000 sebulan. Sampai dia anak dia dipasti. Kita dengar cerita, kita pun dengar kagum tuan-tuan. Dunia tuan-tuan, walaupun kita punya gaji dah ada, rumah dah ada, kereta dah ada, tapi bila dengar dunia ni, Allahu Akbar. Ikut orang lah. Ada orang dia suka tanam sawit, kawan dia dapat 10 tan. Dia tak. Ada orang dia buat padi, kawan dia buat dapat 30 tan. Dia teringin tuan-tuan. Ada orang minat mancing, kawan dia mancing dapat ikan besar-besar tuan-tuan. Dia syok tuan-tuan. Ada orang mancing syok sampai herot tulang tuan-tuan. Duduk lama herot tulang belakang. Ada tuan-tuan punya semangat mancing tu. Ceritanya dunia ni menarik. Itu yang kita lupa tuan-tuan. Sebab tu bila mati nanti, tak ada orang yang nafikan tanggungjawab yang Allah beri pada dia. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bahkan kami saksi. Akhirat nanti kita ingat. Tapi nanti semua kata minal ghafilin, Allah lupa indahnya dunia tuan-tuan. Tapi sekarang ni dah terbukti tuan-tuan. Walaupun kita tak ingat tuan-tuan, bukti dia ada. Kita ada pilihan, makhluk lain tak ada. Kita ada pilihan. Kita boleh buat dosa, kita boleh buat pahala. Langit, bumi, gunung ganang tak ada pilihan tu. Tapi kita ada. Walaupun kita lupa, tapi bukti tu ada. Amanah tu punya bukti ada pada kita, yang Allah berikan pada kita. Baik, jadi tuan-tuan, menjadi saksi ni apa tuan-tuan? Allah Azza wa Jalla tuan-tuan. Allah Azza wa Jalla mengetahui mana hamba dia yang taat, mana hamba dia yang akan ingkar. Dan Allah Ta'ala kalau dengan keadilan dan ilmu Allah Ta'ala boleh sahaja sebelum kita mai kat dunia, Allah Ta'ala boleh campak dah yang mana yang dusta. Kata saksi Allah Ta'ala Tuhan, dusta bola neraka, ataupun yang taat bola syurga. Tapi rahmat Allah dan keadilan Allah letak dulu kat dunia. Hantar pula Rasul menjadi saksi ke atas umat. Rasulullah menjadi saksi, telah sampaikan apa yang Allah Ta'ala wajibkan pada kita. Saksi, semua Nabi menjadi saksi. Tugas dia. Bahkan tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW, dia kenal semua tuan-tuan. Dia kenal saya, kenal tuan-tuan. Sampai hari ni tuan-tuan hidup kat dunia ni, Rasulullah kenal tuan-tuan. Macam mana boleh kenal 1.6 bilion lebih? Itulah mukjizatnya Allah Ta'ala, kelebihan yang Allah Ta'ala berikan pada Nabi Muhammad SAW. Waktu Rasulullah hidup lagi, Rasulullah waktu hidup semayang, Rasulullah nampak sahabat dia di belakang. Macam mana tuan-tuan? Kita mata bila function tengok depan, mana belakang ni dah blind spot dah tuan-tuan, mana nak nampak. Tapi Rasulullah semayang di depan, nampak yang semayang di belakang. Yang garu-garu, yang bergerak banyak ke, Rasulullah nampak. Ini benda yang di luar akal kita, yang Allah Ta'ala berikan pada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah tuan-tuan, waktu Rasulullah pergi perang Tabuk, sahabat Nabi yang ikut 30,000 tuan-tuan. 30,000 sahabat Nabi yang ikut. Tapi Rasulullah ingat sahabat yang tak ada. Padahal 30,000 punya ramai tuan-tuan. Mana kita boleh tahu ada ke tak ada? Bukan nak senang cek seorang-seorang. Tapi Rasulullah boleh ingat mana Ka'ab bin Malik. Itu kelebihan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah kenal tuan-tuan semua. Kenal. Dia bentangkan amalan kita pada Nabi Muhammad SAW tiap-tiap minggu pada hari Khamis. Bentang. Dan esok hari Jumaat. Malam ni pun malam Jumaat. Jangan lupa baca surah Al-Kahfi. Al-Kahf, surah gua. Al-Kahf. Jangan lupa baca surah tu tuan-tuan. Amalkan. Kemudian hari Jumaat jadikan hari selawat tuan-tuan. Ingat, ini nasihat untuk saya dan tuan-tuan. Hari Jumaat selawat banyak. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Hari itu hari selawat. Hari Jumaat hari selawat. Nah, banyaklah selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah kenal tuan-tuan. Lagi banyak tuan-tuan selawat, lagi dekatlah tuan-tuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Baik tuan-tuan. Jadi Rasulullah menjadi saksi. Menyampaikan berita gembira. Saya cek jadi saksi ni kalau tuan-tuan mimpi jumpa Rasulullah, Rasulullah kenal tuan-tuan. Tuan-tuan mimpi jumpa Rasulullah, Rasulullah kenal tuan-tuan. Tuan-tuan tak payah perkenalkan diri, saya ni nama sekian, duduk kat kubu gajah. Tak payah, Rasulullah kenal. Baik. Menyampaikan berita gembira. Berita gembira ni maksud dia kepada orang yang taat. Siapa yang taat mendapat balasan sekian.
Siapa yang taat, siapa sembahyang duha mendapat pahala sekian, siapa yang sembahyang fardu dapat pahala sekian. Bagaimana nikmat di syurga, bagaimana nikmat di dalam alam kubur, betul alam barzakh, bagaimana pahala sekian. Bagaimana pahala sembahyang tarawih, pahala sembahyang jenazah. Rasulullah bagi berita gembira supaya kita semangat beribadah, tuan-tuan. Dan berita menakutkan ini kepada orang yang nak buat maksiat ataupun orang yang buat maksiat, nak buat maksiat ataupun yang memang ahli maksiat. Berita menakutkan dia buat ingat, kalau berzina ni hukuman dia, kalau bunuh orang ni hukuman dia, maka harta yang anak yatim ni hukuman dia. Contoh maka harta anak yatim, innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Siapa makan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya dia makan bara api neraka dalam perut dia. Ni kadang-kadang tuan-tuan kita dengar, aku tak pernah makan anak yatim. Bagus tuan-tuan, tapi berhati-hati. Takut kadang-kadang kita termakan. Macam mana tuan-tuan? Macam ni. Terutama isteri tuan-tuan. Suami mati. Suami ada, katakanlah suami meninggal. Suami kaya lah. Kita kata dalam bank ada 10 juta. Contohlah. Suami ada 10 juta dalam bank ataupun tanah. Tanah banyak, nilai semua juta-juta. Suami mati, ada anak lelaki, anak perempuan. Anak perempuan 3 orang, anak lelaki seorang. Tapi anak lelaki itu kecil lagi. Kecil lagi. Mungkin 2 tahun, 3 tahun, mungkin baru setahun, mungkin berapa bulan. Bila suami mati, yang dapat harta siapa? Pertama, kalau ada bapak suami lah 1/6. Mak suami 1/6. Isteri dapat berapa? 1/8. Sebab ada anak kan, 1/8. Tak ada anak, dapat 1/4. Isteri 1/8. Anak perempuan, dia akan dapat bagi dengan laki. Dah bagi tadi tu, dah bagi ayah 1/6, mak 1/6, isteri 1/8. Ada baki kan? Kita katalah dah bagi semua. Ni congak lah tuan-tuan, nak kira susah. Katakanlah dah bagi tu, ada tadi ada berapa tuan-tuan? Perempuan ada 3 kan, lelaki seorang. Yang baby tu kecil lagi, yang perempuan tu kita kata besar dah lah. Katakanlah baki lagi 5 juta. Contohnya lah 5 juta ni contoh. Yang lain dah bagilah. Mak si mati, mak suami tu, ayah suami dengan isteri dapat dah. Baki kita katalah 5 juta tuan-tuan. Dia tak sampai pun, tapi nak bagi senang tuan-tuan. Nak bagi senang. Jadi bila nak bahagi pada anak, yang kecil tu kena ingat dia ada hak dia tu, hak halus tu. Okey, kita ada 5 juta. Perempuan ada 3, lelaki ada seorang. Macam mana nak kira? Lelaki kira 2 orang. Lelaki kira 2 orang. 3 perempuan, seorang baby kecil tu kira 2 lelaki. Jadi ada 5 orang lah. Tidak? Ada 5 orang. Faham tak tuan-tuan? 5 bahagi 5 juta, seorang dapat 1 juta. Hak lelaki tadi 2 juta lah, pasal dia kira 2 orang. Boleh tuan-tuan? Dia dapat 2 juta. Ataupun kalau bahasa mengaji dia kata 2 kepala. 2 orang lah senang. Dia dapat 2 juta. Itu hak dia. Kalau mak dia guna beli beg mahal-mahal, mak dah makan harta anak yatim. Bahaya tuan-tuan. Tu Quran sebut, harta anak yatim kena serah pada dia sampai dia balagha rusydahum, dia dah bijak. Kecuali kalau keluarga susah, mak guna harta tu untuk belanja makan keluarga, itu tak apa. Yang makan sekali, naik sekali tak apa. Ni cerita mak pergi beli beg mahal-mahal, menikah laki lain pula dia pergi beli, dia bermewah-mewah dengan duit tu. Itu tak boleh. Itu harta anak yatim sekalipun anak dia. Sama kat suami. Isteri mati, ada harta, suami menikah lain, duit bini banyak, dia lupa hak anak tu. Jaga-jaga. Kita makan harta yang haram. Tak boleh makan harta anak tuan-tuan. Tak boleh makan harta anak kita, kecuali kalau keluarga susah, mak bapak boleh guna untuk belanja keluarga, boleh. Yang anak kita makan, yang tu kita makan, boleh. Sama dengan orang bela anak yatim. Anak yatim kan orang bagi bantuan banyak. Banyak. Dapat katakanlah dapat berpuluh-puluh ribu. Dia guna kereta, dia bawa anak yatim tu. Bolehlah kalau pecah dia ganti tayar, pakai duit tu. Pasal dengan kereta ni lah dia bawa anak yatim tu. Bila dia beli makanan, bolehlah makan sekali. Boleh makan sekali, tak apa. Yang tak boleh,
duit anak yatim dia pergi beli handset mahal-mahal. Dah pasal apa? Yang ni dah dianggap makan harta anak yatim. Jadi tuan-tuan berhati-hati pada kita. Kalau isteri ada banyak duit, dia mati ingat ada hak anak kita. Kalau kita mati, isteri kena ingat ada harta anak kita. Ada setengah orang tuan-tuan dia kata apa? Tak aci lah lagu tu, dia dapat 2 bahagian. Ada orang dia macam dia kira main tak aci pula lah. Tuan-tuan, ini tanggungjawab tuan-tuan. Orang perempuan saya sebut kat tuan-tuan, pasal apa orang lelaki dia dapat 2 bahagian, orang perempuan 1 bahagian? Sebab tanggungjawab dia besar. Orang perempuan saya sebut kat tuan-tuan kuliah sebelum ni, kalau dia tak kerja, dia tak menikah, dia tetap akan hidup. Kalau ada ayah, ayah tanggung dia. Ayah tak ada, Tok Wan, wali, dikira wali tu. Kalau dah tak ada, siapa tanggung? Adik-beradik lelaki tanggung. Tak ada juga pak saudara dan seterusnya tuan-tuan. Kalau dah tak ada semua, Baitul Mal wajib sediakan rumah, makan dan pakaian bagi dia. Orang perempuan dia tak ada masalah. Sebab orang perempuan tidak diwajibkan kerja. Senang kata orang perempuan, kok mana pun hidup dia senang. Kalau orang lelaki malas tanggung lah. Baitul Mal tak tolong kalau dia tak susah. Betul tak? Tak susah pun malas kerja. Tanggunglah akibat dia. Orang perempuan tuan-tuan, katakanlah adik-beradik dah tak ada, mak ayah semua tak ada, tinggal adik-beradik tuan-tuan. Adik-beradik wajib tanggung. Ini tuan-tuan yang kita tengok antara dosa besar yang orang tak perasan. Ada satu kisah tuan-tuan. Allahu Akbar. Satu kisah tuan-tuan. Satu orang ni baik, orang kaya baik, main masjid, ngaji, orang yang bagus tuan-tuan. Soleh lah kita tengok zahirnya. Bila dia mati, kawan dia mimpi jumpa dia. Kawan dia terkejut, masuk dalam neraka, kena siksa. Ni orang baik, ahli ibadah, ahli mengaji. Rupanya dia bertanya pasal apa masuk neraka. Dia ada adik perempuan yang dia lantak pergi, dia abaikan. Adik perempuan dia hidup susah. Ingat orang lelaki tuan-tuan, tanggungjawab besar. Bukan saja dapat lebih tuan-tuan, bukan saja tanggungjawab besar. Kalau dia tak laksanakan kat dunia, akhirat kena. Suatu kalau ada adik perempuan, ada kakak perempuan yang mana tak menikah, susah. Kalau dia belum kahwin, adik-beradik lelaki wajib tolong. Kalau dah menikah, suami dia lah. Wajib adik-beradik tolong dia, wajib. Bukan sonok-sonok dapat 2 bahagian tu tuan-tuan, kerana ada tanggungjawab yang besar. Sama juga tuan-tuan suami. Kalau suami dia contohlah profesor kosong, profesor, gaji dia dalam, dia profesor ni dia jusa C tuan-tuan. Dapat profesor kosong tu jusa C, sama dengan mufti tuan-tuan. Mufti seluruh Malaysia jusa C. Pegawai kerajaan pun kalau nak naik tuan-tuan, doktor pun dia mati di UD 54 mati dah. Kalau nak naik lebih, dia kena jadi pengarah lah, dia kena jadi pentadbiran lah, baru dia pergi jusasi tu. Ini gaji 20,000 lebih tuan-tuan. Katalah suami dia profesor, kalau universiti pun sama, mati dekat 54 tu. Cikgu pun sama, mati di DG 54. Katanya dia baru ni nak buat 58 katanya lah, wallahu alam. Sebab jusasi ni dia ada apa? Dia ada limit. Limit bukan semua boleh sampai jusasi. Katakanlah suami jusasi, isteri tak kerja kampung. Tuan-tuan, aib ke tak aib? Tak aib. Memang orang perempuan tak wajibkan kerja pun, tak apa. Suami hebat, isteri tak kerja pun, orang kampung biasa aja, orang tak pandang aib pun tuan-tuan. Tapi kalau suami tuan-tuan, kalau isteri jusasi, gaji 20,000 lebih, suami tuan-tuan tak kerja, duduk rumah relax, yang makan gaji isteri. Aib ke tak aib tuan-tuan? Aib tuan-tuan. Orang akan tengok, ni orang lelaki lagu mana? Aib. Hatta kalau tuan-tuan, na'uzubillah lah, siapa-siapa dapat menantu lagu tu, anak perempuan dia kerja hebat, anak menantu lelaki duduk goyang kaki makan duit bini. Saya ingat pak mentua pun tak berkenan tuan-tuan. Saya dah jumpa banyak kali dah, pak mentua pun tak berkenan tengok, malas. Betul tak? Hang buat apa? Pasal apa? Fungsi tuan-tuan. Satu orang lelaki dia dapat lebih tuan-tuan, pasal tanggungjawab yang besar yang diletakkan di atas bahunya.
Tu kena ingat. Jangan main kira tak aci tuan-tuan. Kira tak aci lah lagu tu. Jangan kira tak aci tuan-tuan. Bila mati je si mati, maka pembahagian itu dah ada di dalam Al-Quran. Katakah adik-beradik nak bahagi sama rata? Katakan. Nak bagi sama rata boleh kalau semua setuju. Semua setuju. Kalau seorang tak setuju, bagi dia punya dulu. Bagi dia punya dulu, yang lain bagilah sama rata. Sebab apa? Bila mati je si mati telah menjadi hak seperti mana yang disebut di dalam Al-Quran. Baik tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, menyeru kepada kemudian menyeru manusia kepada jalan Allah dengan keizinannya. Menyeru kepada jalan Allah dengan keizinan Allah. Dan menjadi lampu yang menerangi, wasirajan munira, lampu yang menerangi, maksudnya dalam kegelapan, mungkin kejahilan, kesesatan, jauh daripada hidayah. Rasulullah SAW menjadi petunjuk hidayah tuan-tuan. Ikut Rasulullah maka kita mendapat jalan hidayah. Baik tuan-tuan, kemudian firman Allah ayat 99 surah Al-Maidah ayat 99. Ma'alar rasul illa al-balagh. Tidaklah kewajipan ke atas Rasul melainkan untuk menyampaikan perintah Allah jua. Makna dia tugas Rasul ni menyampaikan sahaja. Kalau ada orang tak beriman tuan-tuan, itu bukan tugas Rasul. Menyampaikan sahaja. Itu tugas Rasul, menyampaikan apa yang Allah wahyukan. Sama juga tuan-tuan bila wafatnya Rasul, orang yang ada ilmu. Siapa yang ada ilmu tuan-tuan? Sama ada ilmu Quran, hadis, fiqh, tasawuf, akidah, usul fiqh, usul hadis, usul tafsir, segala ilmu ni wajib dia sampaikan. Wajib. Pasal apa tuan-tuan? Dan sampaikan sekadar sampaikan. Kalau faham ni tuan-tuan, kita tak sedih tuan-tuan. Pasal apa tak sedih? Bila kita sampaikan, orang tak mau terima, ambil lah. Betul tak? Bukan kerja kita nak paksa dia. Ada orang kadang-kadang bila dakwah, orang tak mau terima, dia marah. Dia dakwah tegung, orang tak mau, dia marah. Apa dia ni? Hati keras, hati batu. Khatamallahu ala qulubihim. Ni golongan yang Allah Ta'ala dah tutup hati mereka. Tak perlu lagu tu pun. Sampaikan. Tugas kita menyampaikan. Dia nak ke tak mau, sudah. Tugas kita menyampaikan. Sampaikan sebaik mungkin dengan hikmah. Dia nak terima boleh, tak terima boleh. Tuan-tuan, kalaulah sebaik Nabi Musa alaihi salam dan mukjizat yang hebat, itu pun orang lawan dia, apatah lagi kita tuan-tuan. Dari Musa kan, hebat mukjizat dia. Boleh belah laut lah, tongkat jadi ulang lah, ketuk tongkat dekat batu keluar air. Banyak mukjizat Nabi Musa. Tangan dia bercahaya, tapi Firaun lawan dia dan nak bunuh dia. Nabi Isa alaihi salam, mukjizat dia hebat. Segala penyakit yang ada pada zaman tu semua sembuh, segala penyakit. Kemudian orang yang mati dia boleh bagi hidup, macam-macam. Orang buta boleh bagi sembuh, sopak. Itu pun kaum dia nak bunuh dia. Kaum dia nak bunuh dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kelembutannya, dengan kebijaksanaannya, dengan kebaikannya, dengan al-aminnya dia, amanahnya dia, akhlak yang terpujinya, itu pun ditentang habis-habisan, dilempar dengan batu. Pi Taif kan, lempak kena hambat dengan batu. Rasulullah SAW dakwah di Taif tu 10 hari duduk di Taif. Orang Taif tak mau terima dakwah, dan orang Taif meluat dengan Rasulullah. Orang Taif meluat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan mereka tak boleh buat apa. Mereka buat apa? Dia panggil budak-budak, orang yang tak apa cerdik, orang gila, lempak batu. Bukan dekat setakat lempak macam ni, buat 2 barisan. Jauh mana? 3 batu. 3 batu jauh tuan-tuan. 3 batu. Selama 3 batu ni, Rasulullah SAW bersama dengan Zaid bin Harithah duduk kat tengah. Mereka duduk kat tepi, baling batu. Saling sambil baling batu, sambil kata, bodoh, gila. Ni Rasulullah tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam. Saya alhamdulillah tuan-tuan, selama mengajar kat masjid ni belum ada lagi orang baling batu tuan-tuan. Marah kat ustaz baling batu, tak ada tuan-tuan. Yang marah dalam masjid ada, marah dalam masjid, oh tengking dalam masjid, itu biasalah tuan-tuan. Kita ajak benda yang betul, akidah dia tak betul, dia marah orang tuan-tuan. Dia akidah dia tak betul, masalah akidah lah tuan-tuan. Marah tuan-tuan, macam orang gila. Tapi saya habis biasa tuan-tuan, betul tak kan?
Ada satu masjid tu saya mengajar, dia tak dapat terima apa benda yang saya sampai. Jadi ada depa ni ada dua tiga orang, depa tentera, pencen tentera. Depa tunggu kat luar nak tumbuk. Tunggu. Saya bila dengar jadi bukannya jadi takut, jadi meluat. Yalah dah tua, betul tak kan? Umur 40, 50, dah ada cucu. Allahu Akbar, nak tumbuk ustaz. Pilah tumbuk ketua kongsi gelap, betul tak? Baru gangster. Tu, geng 08, geng 04. Dia dah tu. Tu Titi apa? Titi kampung dia tu. Sana 08, sini 04. Ini dia. Langgang potong. Pi tumbuk ketua dia. Oh betul, betul tak? Ni ustaz. Buat apa? Saya meluat tu, tak boleh tengok saya jadi meluat. Pergi jumpa kursi gelap. Saya pernah jumpa satu orang gangster nak mampus. Gangster sungguh. Sekali tu dia pinjam duit Alung. Pinjam duit tak bayar. Cina Alung tu telefon dia, ugut dia. Dia punya takut macam tikui. Loh, sembang gangster. Sekali kena ugut takut. Ni saya tak minat tuan-tuan. Main masjid tunjuk gangster. Masjid bukan tempat tunjuk gangster. Gangster pergi kursi gelap tuan-tuan. Itu semua gangster tuan-tuan. Pergi jaga kawasan, itu semua gangster tuan-tuan. Masjid bukan tempat kita tunjuk gangster. Nak tunjuk kuat, pergi masuk UFC tuan-tuan. MMA tu kan, pergi masuk. Saya ingat sekali orang bagi bam, sekali out terus lah tuan-tuan. Sana semua memang MMA ni tuan-tuan. Orang perempuan dia pun kita tak boleh lawan tu. Memang kuat sungguh. Orang perempuan yang masuk MMA, orang lelaki tak boleh lawan. Tuan-tuan tengok kat internet tu, kalau orang perempuan yang MMA ni, orang lelaki biasa pergi lawan, memang out dah tuan-tuan. Sekejap dia kunci tuan-tuan. Kuat. Baru betul ni main masjid nak tunjuk panggil lagu tu. Saya meluat tuan-tuan. Saya keluar dia berada tuan-tuan, tapi ada pengurusi. Pengurusi tu lagi gangster pada dia. Dia pun bekas tentera juga. Jadi dia pun tengok pengurusi ada, dia pun takut ya. Pengurusi ada. Jadi tuan-tuan, saya bukan tengok orang macam-macam tuan-tuan. Jadi bila ingat tuan-tuan, tugas kita menyampaikan, betul tak? Menyampaikan. Ada satu masjid di Penang. Saya mengajar, kadang-kadang saya mengajar, saya ada tanya sikit soalan, betul tak? Tanya soalan, minta pandangan. Mungkin tuan-tuan tahu, kita panggil supaya dua hala lah tuan-tuan. Ada satu jemaah tu di Penang tu, saya tak pernah tengok muka dia. Saya pernah tengok, tapi malam tu dia main. Jadi bila malam tu dia main, saya terkejut lah. Tuan-tuan agak pasal apa dia main malam tu? Selalu tak main, malam tu dia main. Pasal ada makan lah tuan-tuan. Tidak tak main, ada makan geluri, dia pun main. Tak apalah. Saya mengajar, tu macam biasa lah. Hari ketiga saya tanya pandangan, apa hukum dan sebagainya. Rupanya dia marah. Dia marah. Saya bukan tanya dia, saya tanya semua. Tapi dia marah. Dia tak marah dalam tu, dia marah kat luar. Masa saya nak pergi ambil sembahyang tu, saya lalu belakang dia. Dia kata apa? Ustaz ni tanya-tanya awak, kita ni bodoh sangat ke? Saya dalam hati, hamai pun masa makan ya, banyak tanya pula. Banyak cengkadak tuan-tuan. Tapi bukan tugas kita nak layan. Betul tak? Layan orang lagu tu tak jadi kerja tuan-tuan. Jangan layan lagu tu orang tak jadi kerja. Ada masjid saya pergi tuan-tuan, masjid tuan-tuan okeylah. Satu masjid tu saya pergi, depa jenis buat banyak dinding. Dinding ni lepas tu ada beranda pula, ada beranda lagi. Kita duduk mengajar, depa duduk beranda sana, duduk menyimbang. Punya bising tuan-tuan. Saya nak pulang pun tak boleh. Punya bising, ya Allah. Saya kalau orang muda macam saya tegur Tilah keluar, betul tak kan? Ni macam ilmu. Tapi nak tegur, ini level bapak saya tuan-tuan. Dah tua berjanggut 60 lebih, dah dekat 70. Takkan saya nak tegur. Dah sekali, dah banyak kali dia buat tuan. Saya pun pusing kepala macam mana ni. Saya jumpa jemaah, saya kata minta tolonglah. Saya kata ganggu ni, bising. Bukan bising sungguh. Bising, sembang gelak tuan-tuan. Allahu Akbar. Saya kali pertama tuan, satu masjid dalam Krian juga lah tuan-tuan. Lepas saya baru ni, saya bagi tahu, saya minta tolonglah, bagi tahu depa kalau nak menyembang bagi pelan sikit ataupun menyembanglah kat luar. Depa ada banyak tempat-tempat tu. Jadi tadi dia hantar mesej. Depa minta maaf, malulah ustaz tegur. Nak tidur pun tak boleh, malu pasal ustaz tegur. Saya dah lama simpan, tapi gitulah, minta jemaah bagi tahulah kat depa tu. Tapi bila ingat ni lah,
tugas ustaz menyampaikan, hatta saya cikgu pun ada kat depan ni, tugas menyampaikan anak murid boleh terima, tak terima buat macam mana, tapi yang penting sampai sebaik mungkin. Baik tuan-tuan, yang keempat tuan-tuan, firman Allah Al-Qalam wa innaka la'ala khuluqin azim, dan bahawasanya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang besar mulia. Habis tuan-tuan. Akan datang baru dah huraian pada 4 ayat ni. Huraian 4 ayat ni 4 ayat tentang tugas-tugas Rasul. Cukup sekadar tu. Saya mohon maaf tuan-tuan kalau ada kekurangan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum sa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an ma tafarraqana ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka sallam. Alhamdulillah.